Bagi laporan isu semasa dan kaitannya dengan etika dan peradaban, kami Kumpulan 1 telah memilih topik tentang isu masalah sosial. Saya Kristi Cham An Hui sebagai ketua kumpulan dan ahli-ahli kumpulan saya adalah Rini Watina anak Thomas, Nur Shakira Natasha Kartina, Erika Bura anak Lamat, dan Nur Ayuni Izati binti Ramli. Masalah sosial ialah perbuatan ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang mempengaruhi nilai moral yang terdapat pada seorang individu. Oleh itu, kita wajarlah mengambil perkara ini dengan serius dan lebih teliti untuk mengurangkan masalah sosial ini daripada berlaku, agar tingkah laku seseorang individu itu tidak mengganggu ketenteraman awam dan keharmonian negara. Isu masalah sosial seperti membuli di dalam kalangan pelajar sekolah kini telah menjadi salah satu topik yang hangat dan sering dibincangkan. Contohnya seperti yang terjadi di Sekolah Maktab Rendah Sains Mara Sultan Azlan Shah di Kuala Kangsar, Perak. Seorang pelajar tingkatan 1 telah menjadi mangsa buli rakan setingkatannya dan dia telah dirawat di sebuah hospital di Selangor. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Neo Farid Alatrash Wahid, pelajar itu mengalami kecederaan yang diklasifikasikan sebagai soft tissue injury atau kecederaan tisu lembut dalam badan. Dikatakan suspek buli kes ini membabitkan 6 pelajar tingkatan 1 yang sudah pun ditahan serta dilepaskan dengan jaminan polis. Kes ini dilaporkan telah menjadi tulas lepas. Video berdurasi 10 saat yang merakamkan seorang pelajar telah dikepung oleh rakan-rakannya di dalam bilik asrama dengan keadaan mangsa ditumbur berkali-kali di bahagian perut. Kes yang seterusnya pula berlaku di sekolah berasrama penuh di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, dan seramai 11 orang pelajar lelaki telah ditaiman untuk membantu siasatan kes pukul dalam kejadian pada malam Khamis. Punca utama berlakunya kes buli pelajar di sekolah adalah kerana kekurangannya penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar. Hal ini demikian kerana mereka sanggup berbuat sedemikian hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain serta menunjukkan kekuatan kepada orang lain. Seterusnya adalah akibat pengaruh televisyen dan media massa. Remaja-remaja pada zaman ini lebih cenderung untuk meniru aksi-aksi yang ditayangkan di televisyen atau yang tular di media sosial. Contohnya seperti filem-filem tempatan seperti KL Gangster dan sebagainya. Filem-filem yang memaparkan sisi buruk ini telah dipertontonkan dan remaja-remaja ini telah meniru aksi-aksi yang tidak sepatutnya terhadap rakan-rakan mereka. Dalam pada itu juga, ibu bapa yang kurang memberikan belayan kasih sayang dan perhatian kepada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku di sekolah. Ibu bapa yang sibuk mencari duit serta mementingkan kerjaya lebih daripada anak-anak mereka sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak sehingga anak-anak mereka merasa terabai dan kurang kasih sayang serta perhatian. Kesan utama gejala buli di sekolah ialah pelajar-pelajar yang telah dibuli akan berasa takut untuk hadir ke sekolah. Hal ini kerana mereka takut akan terjadinya perkara yang tidak diingini berlaku lagi dan mereka tidak akan mampu untuk melawan kerana mereka lebih lemah dan lebih takut. Selain itu, kesan yang seterusnya adalah mangsa buli tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Kejadian mereka yang dibuli telah memberi impak yang cukup besar sehingga mereka tidak dapat menumpukan perhatian ketika berada di kelas. Mereka sentiasa memikirkan tentang hal tersebut. Mereka akan menjadi lebih pendiam serta tidak ceria. Mereka juga akan kurang berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain. Selanjutnya pula, gejala buli yang keterlaluan boleh menyebabkan mangsa buli mempunyai tekanan mental sehingga mereka bertindak untuk membunuh diri. Hal ini kerana trauma yang mereka alami menjadikan mereka ketakutan sepanjang masa dan ini telah membuatkan mereka untuk menderita setiap hari. Langkah dalam mengatasi masalah buli di sekolah adalah dengan menyediakan saluran untuk pelajar mengadu masalah. Hal ini kerana pelajar yang dibuli lebih selesa untuk mendiamkan diri daripada dimalukan dengan masalah yang dihadapi. Oleh itu, dengan adanya saluran untuk pelajar mengadu masalah ini dapat memudahkan pelajar yang dibuli untuk menjadi lebih terbuka secara berani untuk meminta bantuan agar mereka tidak merasai penderitaan setiap hari. Terusnya adalah dengan memastikan pelajar bebas daripada sebarang pengaruh-pengaruh buruk. Guru-guru serta ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak. Oleh itu, guru-guru mereka boleh memberikan nasihat berkaitan dengan penggunaan media sosial serta tontonan mereka di televisyen. Bagi ibu bapa pula, mereka boleh memantau apa-apa yang ditonton anak-anak di rumah serta memantau gadget-gadget mereka. Selanjutnya, tindakan disiplin dan undang-undang ke atas pembuli hendaklah dikuatkuasakan. Ini kerana tindakan yang dikenakan ke atas mereka pada masa sekarang tidak menakutkan mereka. Pihak sekolah boleh juga bekerjasama dengan pihak polis untuk membanteras kes buli di sekolah serta menguatkuasakan lagi undang-undang di sekolah mengenai kes buli ini. Hal ini supaya para pembuli akan mendapat hukuman yang setimpal dan dapat mengajar mereka agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memulakan perbatangan saya yang berkaitan dengan masalah sosial iaitu penderaan. Seperti yang kita tahu, ada satu kejadian yang berlaku telah menggemparkan Malaysia iaitu sebuah kes penderaan terbongkar di sebuah rumah penjagaan kanak-kanak bernama Rumah Bonda di Rumah Pangsa Irama Wangsa, Kuala Lumpur, Malaysia, yang melibatkan seorang mangsa dikenali sebagai umum sebagai Bella berumur 13 tahun dan turut menghidapi sindrom Down. Penderaan ini dipercayai dilakukan oleh pengasas rumah penjagaan itu, Siti Bainun Ahmad Razali. Kes ini mendapat perhatian negara dengan pelbagai bentuk solidariti diajukan terhadap Bella. Rawatan pemeriksaan ini membawa kepada penemuan Bella dengan kelecuran teruk pada dada, tangan dan leher serta kesan luka di paha sebelum dibawa ke Hospital Kuala Lumpur bagi rawatan.
Pembicaraan susulan mendedahkan pelbagai jenis penderaan oleh Siti Bainun seperti bangkan 20 biji cili sehari dan layanan seperti hamba abdi terhadap penghuni rumah bonda. Selain itu, saksi juga menyatakan bahawa penderaan terhadap Bella dilakukan setiap hari, iaitu pada setiap malam sejak Mac hingga Jun 2021. Punca kes penderaan kanak-kanak di pusat asuhan. Faktor lain yang menjadi punca penderaan kanak-kanak adalah kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh sebuah keluarga itu. Kepentingan pusat asuhan kanak-kanak penderaan merujuk kepada penderaan secara fizikal dan mental terhadap manusia. Penderaan yang dilakukan pengasuh penderaan juga boleh berlaku di mana-mana, termasuk di pusat asuhan kanak-kanak. Kanak-kanak sering menjadi mangsa keganasan rumah tangga dan juga penderaan, khususnya wanita. Perasaan keliru dan takut akibat tingkah laku pasangan mereka yang sering berulang dalam kitaran daripada suka marah atau mendera kepada rasa bersalah dan penyesalan. Walaupun wanita dan kanak-kanak seringkali menjadi mangsa keganasan dan penderaan, namun kaum lelaki turut menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Pada kebiasaannya, lelaki merupakan mangsa penderaan verbal dan emosi dan mereka masa malu untuk mendapatkan pertolongan dan rawatan. Cara menyelesaikan masalah penderaan ini adalah pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang supaya tidak ada orang berani menjalankan penderaan kanak-kanak. Penderaan yang bersalah haruslah dijatuhkan hukuman yang berat untuk mengingatkan masyarakat tentang akibat seorang melakukan jenayah ini. Pihak kerajaan juga boleh menganjurkan kempen keluarga bahagia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam menubuhkan sesebuah keluarga yang bahagia. Saban hari, kita selalu mendengar, melihat dan boleh dikatakan pernah mengalami masalah sosial tidak kira dalam keluarga terdekat, kawan-kawan atau masyarakat sekeliling. Masalah ini terjadi oleh berbagai faktor pendorong yang dicipta oleh manusia sendiri dan akhirnya manusia lain akan menjadi mangsa. Jadi, bersamalah kita mengurangkan dan menghapuskan jurus gejala sosial di kalangan masyarakat untuk mengekalkan generasi yang sihat dari segi mental dan fizikal. Masalah sosial iaitu basikal lajak. Basikal lajak merupakan masalah yang kian membara di Malaysia. Ia bukannya kategori jenayah, namun jika belum berbasikal tanpa brek dengan kelajuan yang tinggi, ianya masih berbahaya bagi remaja di bawah umur. Perkara ini tidak boleh dipandang ringan dari segi keselamatan dan perkembangan remaja tersebut. Punca basikal lajak berlaku kerana pengaruh daripada rakan sebaya. Kekurangan didikan agama juga merupakan punca berlakunya masalah moral dalam kalangan pelajar tanpa mengira kaum. Hal ini kerana didikan agama hanya memberikan kaedah pelajar menghafal, bukan untuk memahami ilmu tersebut. Faktor pengaruh media masa sentiasa menjadi pilihan para pelajar apabila mereka mempunyai masa lapang. Perilaku mereka juga mudah terbentuk kerana mereka yang masih mentah mudah terikut dengan perilaku yang terlibat. Pada era globalisasi hari ini, kemudahan teknologi iaitu internet telah banyak mendatangkan masalah kepada para pelajar. Mereka sering menggunakan platform aplikasi sebagai sumber rujukan harian mereka dengan mengikuti individu tertentu. Mengikuti cara hidup mereka yang boleh mendatangkan impak negatif dan positif kepada kehidupan mereka yang kurang matang. Kesan basikal lajak. Hobi bermain basikal lajak boleh memberikan kesan pada tulang belakang dan saraf tunjang dalam jangka masa panjang. Ini akan mendorong kepada sakit belakang serta menjejaskan postur badan akibat terlalu lama membongkok ketika menaiki basikal ini. Pakar kesihatan awam mendapati penggalangan tangan boleh terdedah kepada gegaran kuat ketika menunggang basikal lajak. Ini boleh mendedahkan kanak-kanak kepada bebanan saraf sehingga mengundang masalah saraf di pergelangan tangan, iaitu carpal tunnel syndrome. Selain itu, kes kemalangan jalan raya akan meningkat. Disebabkan ciri-ciri keselamatan yang sudah hilang dari basikal ini, risiko yang paling berbahaya bagi penunggang adalah kemalangan yang tidak diingini. Lebih-lebih lagi bagi yang tidak menggunakan alat keselamatan seperti topi, keledar, pelindung siku serta lutut. Bahagian kepala yang tercedera tanpa perlindungan boleh mendorong kepada pendarahan otak hingga boleh membawa maut. Cara mengatasi basikal lajak. Bagi pihak ibu bapa, peranan mendidik dan mencegah anak-anak mereka daripada terbabit kegiatan tidak berfaedah itu amatlah penting. Anak-anak harus dididik dengan sempurna supaya menjadi insan beretika dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Ibu bapa perlu memantau serta memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap rakan-rakan yang menjadi sahabat anak-anak. Latar belakang rakan kepada anak-anak juga perlu diselidik dengan teliti. Jalinan hubungan yang baik ini akan melahirkan rasa tanggungjawab yang ikhlas untuk saling memantau gerak-geri anak masing-masing. Masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan mengambil berat antara satu sama lain dan bertegur sapa agar gejala ini boleh kekurangan sedikit demi sedikit. Selain itu, masyarakat juga perlu memberi nasihat dan menegur sikap seseorang yang tidak memoral, khususnya dalam kalangan pelajar mengikut kaum-kaum di Malaysia. Masyarakat melalui saluran persatuan penuntut boleh mengadakan aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan para pelajar sekolah dan para belia agar masa tuluan mereka dapat diisi dengan perkara yang lebih bermanfaat. Hal ini membolehkan mereka menjauhi gejala yang tidak sihat dan boleh memberikan kesan buruk kepada diri mereka sendiri. Selain itu, pihak berkuasa juga perlu lebih tegas dalam menjalankan penguatkuasaan dengan mengharamkan penjualan basikal lajak di negara ini, sama ada di kedai ataupun dalam talian. Demi keselamatan semua orang, ketegasan kerajaan untuk mengharamkan basikal lajak sepatutnya disokong tanpa sebarang pertikaian. Masalah sosial merompak. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi di dalam kalangan rakyatnya. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi keinginan dan keperluan kehidupan sehariannya.
Selain itu, kemiskinan boleh menyebabkan seseorang individu tertekan sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membuat perkara-perkara yang keji. Dengan kos kehidupan yang tinggi dan pendapatan yang rendah akan mendorong seseorang individu tersebut melakukan perbuatan seperti mencuri dan merompak. Kes rompakan yang telah berlaku di Puchong pada 11 Mac 2022 yang melibatkan seorang pengawal keselamatan laut selepas ditembak manakala seorang lagi cedera semasa bertugas mengambil wang dari beg. Semasa kejadian berlaku, terdapat 4 pengawal keselamatan yang ditugaskan untuk mengambil wang daripada sebuah bank untuk diangkut ke dalam van syarikat keselamatan bersama seorang pemandu yang menunggu di dalam van tersebut. Pada masa itu, seorang suspek lelaki yang berusia 38 tahun menuju ke arah mereka untuk merampas karung wang itu, lalu berlaku pergelutan antara mereka bertiga. Kemudian suspek itu disyaki telah memukul salah seorang pengawal keselamatan sehingga cedera dan menembak seorang lagi pengawal keselamatan sebelum melarikan karung berisi wang tersebut. Pemandu van itu segera membawa pengawal keselamatan yang cedera di bahagian tulang belakang masuk ke dalam van dan memandu van itu sehingga ke Puchong Perdana, tidak jauh dari lokasi kejadian, dan mangsa yang cedera itu disahkan meninggal dunia di dalam van. Punca masalah berlaku. Banyak laporan menjelaskan bahawa salah satu punca masalah ini berlaku ialah kerana kurangnya didikan agama dalam diri seseorang. Hal ini disebabkan generasi kini mula mengabaikan ajaran dan didikan agama kerana mereka berpendapat bahawa ajaran agama sudah ketinggalan zaman. Oleh itu, wujudnya kelompok masyarakat yang mempunyai keimanan yang rapuh dan nipis. Mereka yang melakukan perbuatan terkutuk ini sedikit pun tidak berasa takut maupun gentar apabila mereka mengambil sesuatu tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, media massa turut menjadi punca keadaan ini berlaku. Perkara ini disebabkan penyiaran rancangan-rancangan yang berunsur keganasan yang melampau telah menyebabkan minda masyarakat dipengaruhi oleh aksi-aksi negatif seperti merompak, mencuri dan meragut. Masalah ini berlaku disebabkan oleh sikap seseorang penerbit yang lebih mementingkan keuntungan diri sendiri daripada kepentingan melahirkan masyarakat yang berkepribadian yang luhur dan unggul. Seseorang individu mestilah mengetahui perbezaan keburukan dan kebaikan suatu perkara terlebih dahulu sebelum melakukannya. Oleh itu, punca lain keadaan ini berlaku ialah dari desakan hidup seseorang itu. Berkemungkinan seseorang itu dalam kesempitan hidup yang memerlukan wang lalu membuat keputusan untuk melakukan perkara-perkara yang negatif. Situasi ini biasanya terjadi apabila tidak diterima kerja lalu memilih jalan pintas untuk memperoleh wang seperti merompak. Setiap individu haruslah sentiasa mengamalkan amalan-amalan yang baik yang dapat menghindari diri daripada perbuatan tersebut. Kesan masalah. Kesan daripada kes jenayah yang berleluasa ini akan menjejaskan imej negara dan akan mencemarkan nama negara. Dengan peningkatan kes jenayah yang suka surut di negara Malaysia ini akan memburukkan lagi nama negara ke serata dunia dan akan menjejaskan faktor ekonomi, industri dan lain-lain. Seterusnya, hal ini akan menjejaskan pertumbuhan industri pelancongan negara ini. Dengan peningkatan kes jenayah yang tidak putus-putus di negara ini akan menakutkan pelancong untuk datang ke negara kita. Mereka juga akan merasa tidak tenteram dan keselamatan tidak dijamin. Hal ini juga akan menjejaskan kegiatan ekonomi seperti perhotelan. Cara penyelesaian masalah. Cara penyelesaian yang harus dilakukan untuk mengurangkan masalah ini adalah dengan penguatkuasaan undang-undang secara tegas dan hukuman setimpal dikenakan terhadap penjenayah. Serbuan dan tangkapan kini diadakan lebih kerap dan secara rambang untuk menangkap penjenayah. Selain itu, mengadakan kempen untuk memerangi jenayah secara besar-besaran perlu dilancarkan agar masyarakat sedar tentang keburukan jenayah. Golongan muda perlu dididik untuk berkelakuan baik dan sentiasa mematuhi peraturan agar tidak terpengaruh dan terlibat dalam aktiviti jenayah ini. Berbagai kempen yang kebiasaannya diadakan mampu meningkatkan kesedaran dalam kalangan para remaja. Kempen yang dijalankan ini perlulah dilaksanakan secara berterusan. Pendek kata, peranan kempen turut dapat mengurangkan peratusan kes jenayah di negara ini. Namun begitu, masyarakat hendaklah bijak memilih rakan sebaya. Peningkatan dalam masalah ini sering berpunca daripada pengaruh rakan sebaya. Dengan itu, masyarakat perlu memilih rakan sebaya dengan teliti supaya tidak terpengaruh dan terjerumus dalam kes jenayah ini. Seterusnya, usaha yang paling utama adalah cara berkomunikasi dan pergaulan antara ibu bapa, adik-adik dan juga rakan-rakan. Ibu bapa khususnya perlu bijak dalam hal mendidik anak-anak agar tidak terjerumus dalam perkara sosial seperti gejala jenayah ini. Meluntur buluh biarlah dari rebungnya merupakan satu ungkapan yang perlu diambil iktibar oleh setiap ibu bapa dalam mengajar dan mengatur kehidupan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu memberi pendidikan yang berkaitan dengan hal agama sejak kecil supaya anak-anak menyedari perkara tersebut. Isu semasa seperti penyalahgunaan teknologi. Rakyat Malaysia telah menjadi sebahagian daripada pengguna yang paling aktif dalam penggunaan media sosial sejak kita melaksanakan tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Dengan adanya teknologi dapat memudahkan aktiviti seharian kita, terdapat banyak perkara positif yang boleh dilakukan di media sosial. Namun,
tidak dapat disangkal bahawa teknologi yang canggih ini sering disalahgunakan sehingga lupa akan nilai adab dan etika yang harus ada dalam diri. Permasalahan sosial yang berpunca daripada penyalahgunaan teknologi juga boleh berlaku disebabkan kurang kesedaran dalam beretika pada pengguna media sosial. Antara masalah sosial yang berlaku pada skrin hari ini adalah sexting. Sexting bermaksud gabungan seks dan teks. Sexting ialah tindakan seseorang yang menggunakan telefon bimbit untuk menghantar foto bokil ataupun separuh bokil, menghantar mesej teks seksual atau video yang berunsurkan seksual. Perbuatan sexting ini akan dibuatkan dengan secara sukarela ataupun dipaksa. Adab komunikasi di talian juga membimbangkan. Kebanyakan pengguna media sosial mengabaikan perasaan online dan menggunakan bahasa kesat hanya untuk memaki hamun pengguna media sosial yang lain. Selain itu, meluahkan rasa marah terhadap seorang di dalam status WhatsApp juga antara salah satunya. Kesalahan kedua adalah penyalahgunaan gambar di dalam media sosial. Contohnya, gambar telah dicuri dan disiarkan ke dalam grup dengan meletakkan caption lucah. Kedua, gambar telah dicuri dan dijadikan sebagai akaun palsu. Ketiga, gambar diedit. Penyebaran berita palsu juga masih menjadi isu. Terdapat ciri-ciri berita palsu iaitu berita jenis parodi, berita jenis mengejutkan, berita jenis menipu iaitu memanipulasikan maklumat, berita rekaan dan sambungan palsu dikenali sebagai clickbait. Ingin saya menegaskan bahawa setiap orang mahupun di dunia cyber ataupun dunia sebenar harus menjaga lidah dan tangannya kerana perkataan yang kita mengeluarkan dari mulut atau menulis menggunakan tangan akan dijadikan sebagai cerminan kepribadian kita. Punca perbuatan sexting adalah kerana ada yang berpendapat bahawa ia adalah cara yang selamat untuk mengelakkan daripada berlakunya kehamilan iaitu dikenali sebagai safe sex. Kedua, ia juga salah satu cara bagi mempercayai pasangan. Punca penyalahgunaan gambar kemungkinan kerana hasad dengki dan tidak ingin melihat orang bahagia. Kedua, bertujuan untuk mendapatkan wang daripada mangsa iaitu love scam iaitu dengan menggunakan gambar individu yang lain untuk memerangkap mangsa. Selain itu, mereka boleh membuat paid review untuk mendapatkan wang daripada khidmat tersebut. Punca penyebaran maklumat tidak sahih juga berlaku kerana orang yang mempunyai sifat yang mudah percaya. Selain itu, mereka juga menganggap bahawa perkongsian tersebut dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Punca adab komunikasi di dalam talian kekurangan ialah kerana mereka gagal mengawal emosi mereka sendiri dan mudah terikut-ikut penggunaan bahasa di dalam talian. Kesan buruk perbuatan sexting adalah ia boleh mencemarkan maruah seseorang. Selain itu, gambar dan video berpotensi untuk viral ataupun boleh menimbulkan buli cyber. Seterusnya, mangsa juga boleh mengalami trauma disebabkan ugut-ugutan penjahat dalam menyebarkan gambar lucah. Kesan buruk penyalahgunaan gambar adalah mangsa boleh difitnah. Selain itu, kesan buruk penyalahgunaan gambar adalah mangsa boleh difitnah. Selain itu, keselamatan mangsa juga terancam. Mangsa boleh terdedah kepada buli cyber dan menjadi buah mulut masyarakat yang boleh mengganggu kesihatan mental mangsa itu. Kesan buruk kurangnya adab komunikasi adalah ia boleh terbawa-bawa ke dunia sebenar kerana telah dibiasakan di alam cyber. Kedua, ia boleh mewujudkan kesalahfahaman antara satu sama lain. Ketiga, pengguna bawah umur boleh terpengaruh kerana mereka tidak pandai berfikiran dengan matang. Kesan buruk bagi penyebaran berita palsu adalah ia boleh menyebabkan masyarakat menjadi keliru. Selain itu, ia boleh memberi kesan negatif kepada reputasi seseorang ataupun sebuah organisasi. Seterusnya, masyarakat boleh mudah terpedaya atau mempercayai tanpa unsur periksa berita tersebut. Cara mengatasi masalah perbuatan sexting adalah ibu bapa harus memantau aktiviti anak dalam melalui media sosial. Seterusnya, ibu bapa berperanan untuk memberitahu akibat dalam penyalahgunaan media sosial. Atasi masalah bagi penyalahgunaan gambar adalah kita harus menerima orang yang dipercayai saja sebagai senarai rakam ke akaun media sosial. Seterusnya, kita tidak seharusnya berkongsi hal pribadi kita di dalam media sosial. Ketiga, jangan mudah mempercayai dan mempengaruhi kata orang. Cara mengatasi masalah bagi penyebaran berita palsu adalah kita perlu mahir membanding sama ada berita yang ingin dikongsikan adalah palsu atau benar. Kedua, kita harus membaca berita lebih menyeluruh supaya tidak terpedaya dengan tajuk yang tidak serasi dengan kandungan yang dikenali sebagai clickbait. Ketiga, kita harus mempercayai berita hanya daripada sumber yang sahih bagi mengelakkan kekeliruan dan kesalahfahaman. Cara mengatasi bagi menjaga adab komunikasi di dalam talian adalah pemilik akaun media sosial harus menghasilkan video yang mengandung penjelasan adab-adab komunikasi. Kedua, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mestilah bertindak segera terhadap sebarang aktiviti yang bersifat negatif dalam cyber. Tegasnya, faktor-faktor yang membawa kepada masalah sosial ini dalam masyarakat kita adalah berbagai. Masalah sosial ini bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, malah golongan remaja terutamanya pelajar sekolah juga. Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing kerana ia boleh menjejaskan dan mempengaruhi bukan sahaja pada diri sendiri, malah terhadap keluarga, pendidikan, masyarakat dan negara. Justru kita hendaklah sentiasa berwaspada akan punca-punca yang boleh menyebabkan masalah sosial berlaku.
Dengan ini, kita akan dapat mengetahui cara-cara untuk mengelakkan kesalahan kita daripada berulang. Kesimpulannya, masyarakat yang beradab dan beretika dapat menjadi sebagai penyumbang dari sebahagian pembangunan dan kemajuan negara.